Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info terkini. Yang pertama, UFO meletup di ruang udara Turki. Sebuah objek terbang tidak dikenal dipercayai meletup dan jatuh di ruang udara Turki. Ia berjaya dirakam pada pukul 2 pagi. Sumber utusan. Ada orang kata itu ialah meteor yang terbakar semasa memasuki atmosfera bumi. Ada orang kata ini ialah entah apa-apa pesawat lah. Jadi tuan-tuan boleh cari videonya dan tonton. Kedua, Amerika Syarikat mungkin tidak akan kembali melaksanakan perintah sekatan walaupun berlaku lonjakan kes C-19 berpunca daripada varian Delta. Pihak berkuasa kesihatan AS mengatakan penularan varian Delta sama seperti cacar air atau lebih kritikal dapat menyerang individu yang sudah divaksin. Sumber berita harian. Di Amerika ni masa mula-mula nak vaksin besar-besaran dulu, pada 7 hari bulan 4, kes harian dia 75,000. Kemudian turun pada 27 hari bulan 6 sampai 9,000 selepas vaksin lah. Tetapi lepas itu dia naik pula sampai pada 29 hari bulan 7, naik 97,000 pula. Tapi itulah, walaupun naik, berdasarkan berita ini, AS mungkin tak akan buat sekatan. Jadi berita-berita, info-info, maklumat-maklumat terkini lah yang kita sampaikan sepanjang kita punya perkongsian ini, dari siri yang pertama dulu sampailah sekarang. Sumber-sumbernya kita ambil daripada utusan.com dan juga BH Online, berita harian. Kita bukan petik daripada sumber yang entah mana-mana supaya tak timbul isu lah. Berita yang kita kata orang ramai boleh terima lah. Yang ketiga, 13 orang cedera dalam insiden tembakan di New York. Utusan. Ini boleh rujuk semula kuliah kita bertajuk Kegilaan di New York. Kuliah kali yang ke-14. 4. Jakarta. 2 harimau Sumatera di sebuah zoo di sini kini semakin pulih selepas dijangkiti C-19. Berita harian. Harimau pun kena juga rupanya. Yang kelima, Pfizer, Moderna naikkan harga vaksin di Eropah. Dulu Pfizer ni berharga, kalau ikut harga kita lah, di pasaran Eropah RM77 satu dos. Sekarang ni naik sehingga RM97 untuk satu dos. Naik RM20. Moderna pula, dulu RM95, sekarang RM107. Naik RM12. Nampak macam okey je kan? Sebab naik adalah RM10, RM20. Tapi itu untuk satu dos. Kalau kita beli banyak, beza dia tu boleh jadi 10-20 juta. Sumber utusan. Yang keenam, kapal MV Mercer Street, kendalian syarikat milik Israel, diserang di Oman Khamis lalu. 2 orang maut. Israel dia tuduh Iran terlibat dan Iran menafikan. Utusan. 7. Walaupun pandemik melanda dunia, syarikat-syarikat teknologi tak terjejas, malahan untung. Contohnya Amazon, Apple, Google, Microsoft dan Facebook. Untung belaka. Yang ke-8, mata terendah bursa saham, mata terendah bursa Malaysia dalam 9 bulan.
indeks FBM KLCI Bursa Malaysia jatuh ke paras bawah 1,500 mata buat kali pertama sejak hampir 9 bulan. Semalam putusan. Okey, itulah antara maklumat-maklumat terkini yang kita kongsikan. Seterusnya ke slot komen, persoalan-persoalan dan juga hal-hal berbangkit sekiranya ada. Yang pertama, tambahan tentang menunggu Al-Mahdi. Kita cerita tentang menunggu Al-Mahdi, tak payah buat apa-apa semalam kan. Ada komen kata Al-Mahdi dah datang pun nanti masih panjang lagi perjuangan umat Islam. Betul lah. Bukan kata sampai Al-Mahdi, okey kita ni terus hidup aman. Zahir Al-Mahdi, Islam terus gemilang. Banyak perkara lagi nak kena lalu. Perjuangan demi perjuangan, penderitaan demi penderitaan, kemenangan demi kemenangan. Jadi kita jangan sekadar duduk, tonton, dengar dan tunggu sahaja akan kedatangan Al-Mahdi. Kita usahalah setakat yang termampu, mengikut kemampuan kita. Yang kedua, komen lagi. Jangan stop pada fiqh sahaja. Kena up sampai as-sa'ah. Ini ingat piramid hadis Jibril. Dari bawah tu kan. Islam, iman, ihsan, as-sa'ah. Atau boleh juga kita sebut fiqh, akidah, tasawuf, akhir zaman, zaman akhir. Dia makin ke atas tu makin sikit. Makin ditolak, makin tak dipercaya, makin tak ramai ahli. Ramai orang dia ambil berat tentang fiqh, tapi bila sampai ke akidah, mula kurang. Mereka selesa untuk berhenti di situ saja. Tak mau dah nak mendalami bahagian akidah tu. Tak mau memberat-beratkan kepala. Ada orang pula dia fiqh, kemudian dia tambah dengan akidah. Bila nak sampai ke tasawuf sufi, dia berhenti di situ pula. Dia selesa di situ, dia tak mau berat-berat kepala dah. Ada pula golongan yang dia terus sampai ke tasawuf. Lepas tu dia pun selesa di situ. Dia berhenti di situlah dengan amal-amal dia, dengan pencapaian-pencapaian dia, dengan makam-makam dia. Dia tak maulah nak sambung. Nak berdalam-dalam yang atas daripada itu, iaitu tentang as-sa'ah dan tanda-tandanya, atau dalam kata lain akhir zaman, zaman akhir, dia tak maulah. Sepatutnya kita kena sampai ke puncak lah. Empat-empat pun mau. Yang ketiga, pengajaran daripada kisah Imam Ghazali pertahankan Bani Ad-Dar. Tidak semestinya orang-orang atasan sentiasa betul. Kadang-kadang mereka pun melakukan kesilapan. Buktinya kisah Sayyidina Umar. Mungkin dia nak kait ni, satu hari Sayyidina Umar ada sampaikan satu ucapan, dan dalam ucapan itu ada kesilapan. Ada seorang perempuan, dia bangun, dia tegur, dan Sayyidina Umar kata okey, benar perempuan tu. Jadi setara Sayyidina Umar pun masih ada tersilap. Walaupun dalam banyak hal betul, tapi ada juga tersilap kan. Jadi kisah tentang Imam Ghazali pertahankan Bani Dar ni, kita cerita semalam. Dalam keadaan Khadi Jerusalem dah fatwakan kawasan Bani Dar itu kena diberi kepada pemerintah. Pemerintah pun dah bagi keputusan, mereka sendiri pun mereka nak kawasan tu. Jadi ahli-ahli agama yang di bawah Khadi pun semua ikut Khadi lah. Ringkas kata, orang atasan di kawasan Jerusalem pada zaman Seljuk itu semua nak Bani Dar keluar dari kawasan di Hebron tu, dan Seljuk akan uruskan kawasan itu. Padahal kawasan itu diberi oleh Nabi Muhammad dari awal lagi. Jadi Imam Ghazali kebetulan dia ada di sana, walaupun dia dah buang letak semua jawatan dia sebab dia dalam uzlah. Tapi dia pertahankan. Walaupun dia bukan orang yang boleh bagi fatwa bagi pihak kerajaan lah, dia pertahankan, dia lawan. Dan dia lawan, berjaya. Bani Dar tu berjaya dikekalkan di situ. Padahal Imam Ghazali masa tu orang biasa saja.
Yang keempat, persoalan. Bagaimana jika kita terpaksa keluar dari rumah sedangkan kita ada keuzuran untuk berjalan? Waktu tu katakanlah kenderaan tak boleh digunakan. Gambaran ni mungkin macam inilah, lebih kurang. Dalam kuliah sebelum ini, kita bercerita mungkin suatu hari nantilah, zaman Al-Mahdi ke, zaman Nabi Isa ke, atau zaman mana-mana lah, kita ni akan ada dua situasi. Yang pertama, kita terpaksa bertahan di dalam rumah masing-masing untuk satu tempoh yang lama, 3 bulan, 6 bulan, setahun, 7 tahun dan sebagainya. Ataupun dalam situasi yang lain pula, kita terpaksa bergerak meninggalkan rumah, walau sebanyak mana dan sehebat mana kita punya prepping, kita punya persediaan yang kita buat di rumah kita tu, tapi keadaan tak mengizinkan. Tak mustahil juga berlaku kan. Kita terpaksa tinggal semua itu dan bawa apa yang mampu diangkut saja. Yang ditanya ini tentang situasi yang kedua tadi. Maksudnya kita terpaksa meninggalkan rumah. Mungkin untuk sementara, mungkin untuk selamanya. Dalam situasi kedua itu pun ada beberapa kategori situasi lagi. Yang ditanya ni, kita terpaksa tinggalkan rumah, terpaksa berjalan. Maksud dia tak dapat nak guna kenderaan. Kita kena tinggalkan rumah, tak dapat tinggal di rumah, tak sesuai di rumah, ataupun tak dibenarkan untuk bertahan di rumah, nak kena bergerak. Dan bergerak itu pula dengan berjalan kaki, sama ada ke hutan ke bukit ke pulau ke mana-mana lah, gua, padang, banjaran dan sebagainya. Macam mana kita nak bergerak? Kenderaan tak boleh digunakan, sama ada disebabkan halangan dari segi undang-undang, ataupun dari segi blackout yang kita cerita dulu, ataupun dari segi sistem-sistem perhubungan, jalan-jalan ni semua dah rosak semua, ataupun ada bahaya-bahaya tertentu. Kita kena keluar dari rumah dalam keadaan berjalan. Nak berjalan itu pula, kita ini orang yang ada keuzuran, tak sihat lah contohnya. Ataupun kita sihat tapi ahli keluarga kita ada yang tak sihat, tak boleh bergerak laju, tak boleh bergerak normal macam biasa, bukan bergerak laju. Sebab waktu tu semua orang pun tak laju lah. Jadi pada asasnya, kita eloklah bergerak beramai-ramai, bersama-sama dalam satu kumpulan. Kumpulan tu besar lah sikit kan. Tapi memang ada situasi-situasi tertentu yang keluarga-keluarga yang boleh bergerak normal ni, dia kena gerak dahulu. Keluarga-keluarga yang di dalamnya ada orang-orang uzur, kena gerak kemudian. Dia tak boleh nak sekali. Yalah, waktu tu darurat, macam-macam boleh jadi kan. Mungkin orang depan ni elok, mereka kena kejar dulu apa yang nak dicapai di depan. Jadi orang yang keluarganya sihat, belaka mereka ni akan berjalan macam biasa, dengan kelajuan biasa. Mereka tak boleh nak tunggu orang yang belakang ni. Yang belakang ni yang terpaksa berangkut, terpaksa bertongkat, terpaksa berusung dan sebagainya, mereka tak boleh. Tak boleh tunggu. Kalau tunggu mungkin ada kerugian kan. Mau tak mau kita kena, yang sihat, keluarga yang sihat belakang ni ramai-ramai buat satu kumpulan besar, jalan. Tinggallah kita. Keluarga kita ada orang uzur. Bila ada orang uzur, kita mau tak mau kita akan tertinggal. Bila tertinggal, eloklah kita jangan bergerak sendirian. Bila bergerak sendiri-sendiri ni, dia risiko dia lebih besar. Biasanya lebih berbahaya. Lebih baiklah waktu itu kita cari kawan-kawan ataupun keluarga-keluarga lain yang terpaksa bergerak lambat juga. InsyaAllah ada. Kerana apa? Kerana di sekitar tempat tinggal kita pun ada je keluarga-keluarga yang ahli mereka, sekurang-kurangnya seorang dia ada dalam keuzuran. Ada orang tua yang tak boleh berjalan, duduk atas kursi roda. Kursi roda pula bukan semua sesuai untuk bentuk-bentuk muka bumi yang kita nak lalui. Ada orang yang bertongkat, patah kaki, kemalangan. Ada yang ahli keluarganya yang lumpuh, kena stroke, kena sihir. Ada yang OKU. Ada yang terlalu obesiti dan sebagainya lah.
Jadi mereka ni terpaksa bergerak lambat. Takkan nak tinggal pula, kita tak tinggal. Tak boleh tinggal. Jadi keluarga-keluarga sebeginilah yang kita cari agar dapat bergerak bersama-sama. Orang yang sihat yang kena elok jalan dulu, kita biarkan jalan. Yang kita ni jangan bergerak bersendirian. Cari yang mana yang keluarga yang kena bergerak lambat juga. Biar kita ni dalam satu kumpulan ramai. Jadi ada 2 kumpulan lah. Kalau boleh disatukan, satukan. Kiranya terpaksa berpisah juga, yang mana sihat-sihat semua ni, kumpulan besar jalan dulu. Yang mana yang ada ahli keluarganya bermasalah, biar dalam kumpulan besar jalan kemudian. Macam tu keadaan dia. Jangan sendiri-sendiri lah. Pada adatnya, lebih baiklah kita bergerak lambat beramai-ramai daripada bergerak lambat sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Okay, slot seterusnya. Sebelum ini kita ceritakan, kita nak share amalan-amalan lah, yang sesuai untuk akhir zaman ini. Dulu kita kata istighfar. Sebab amalan-amalan dah banyak orang share macam-macam amalan, boleh amal belaka, bagus belaka. Bila orang tanya kepada kita, istighfar saja. Banyak kelebihan istighfar ni. Banyakkan istighfar. Apa juga masalah? Istighfar. Sekurang-kurangnya astaghfirullahalazim dengan penghayatan kita lah. Jadi semalam kita bagi tahu, kita nak share amalan daripada tarekat Ghazaliyah yang ramai orang dah amal pun sebenarnya. Tapi kita nak gandakan dia sesuai dengan situasi zaman akhir. Sebab guru-guru kita pun perturunkan amalan tu. Rasanya sampailah masanya ni. Zaman kita pula sampai, kita kena cerita lah. Okay. Jadi secara ringkasnya, ada satu amalan yang memang dah lama ramai orang amal. Namanya zikir harian. Tak kurang juga ada yang sebut sebagai zikir harian Imam Ghazali, zikir harian Imam Al-Ghazali. Benda yang sama tu sebenarnya. Selalu kita terjumpa poster-poster ataupun helaian-helaian yang ditampal. Di mana? Di dinding-dinding masjid, surau, RNR, pejabat-pejabat, sekolah-sekolah. Pada poster itu atau helaian itu terdapat anjuran tentang pengamalan lafaz zikir harian ini. Sungguh pun begitu, masih ramai yang tak tahu bahawa amalan lafaz zikir harian ini merupakan amalan tarekat Ghazaliyah. Biasa orang tahu ni zikir harian. Lebih sikit kalau orang tahu ini zikir harian Al-Ghazali. Sebenarnya itu lafaz zikir harian tarekat Ghazaliyah, datang daripada Imam Ghazali lah pun. Kita sembang dengan makcik, makcik amal zikir tarekat Ghazaliyah lah. Tak maulah makcik, tak beranilah ni. Tarikat tak beranilah. Tak, makcik amal yang biasa-biasa je, yang mana orang duk ajak je. Hari tu bukan makcik kata makcik amal zikir harian ke? Yang sehari 1000 tu. Hari Jumaat, ya Allah, ya Allah, ya Allah 1000. Yang tu lama lah makcik amal. 12 tahun dah. Tak pernah tinggal, sehari 1000, sehari 1000. Itu amalan tarekat Ghazaliyah lah tu makcik. Iya ke? Iyalah. Okey dah makcik amal ni. Okey lah. Banyak manfaat. Tadi dia kata takut, padahal dah amal lah belas tahun dah pun. Jadi sebenarnya ramai orang yang dah sedia amalkan walaupun tanpa diijazahkan. Tapi tak mengapa, kerana amalan-amalan tarekat Ghazaliyah ini memang boleh diamalkan terus bagi yang dapat tahu walaupun tanpa diijazahkan. Tak ada masalah. Sekiranya dapat diijazahkan, itu adalah lebih bagus. Baiklah. Mula-mula kita ceritakan tentang amalan asasnya, sebagaimana yang biasa diamal. Kemudian kita akan ceritakan boosternya. Zaman sekarang ni orang sibuk pasal booster. Penambahannya nanti, penambahan pada amalan itu untuk kegunaan pada zaman akhir. InsyaAllah secara automatik kita kira diijazahkanlah kepada sesiapa sahaja yang berminat untuk mengamalkannya nanti. Asalkan hati ikhlas, amallah. Yang tak mahu tak mengapa.
Kerana umat Islam ini mempunyai pelbagai amalan. Amalan-amalan pilihan ni banyak. Ramai asatizah, ustaz-ustaz, ulama'-ulama' bagi bagus-bagus belaka. Yang ini alternatif bagi sesiapa yang berminat. Sebab guru-guru kita dulu pesan begitu, sampai masa kena keluarkan, jadi kita keluarkanlah. Amalan asas lafaz zikir harian ini, satu hari 1000 kali sahaja. Tak perlu tepat, agak-agak lebih kurang 1000. Boleh dihabiskan 1000 kali serentak, ataupun nak buat bersambung-sambung pun boleh. Buat 200 dulu kan, sekali 150, sekali lagi 30, sambung-sambung, lebih kurang 1000 sehari. Boleh dilafazkan di mulut ataupun di hati. Lafazkan di hati, tak berbunyi di mulut, ataupun pada kedua-duanya sekaligus. Di mulut pun berlafaz, di hati pun berlafaz, boleh. Ringkas kata, boleh diamalkan di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa. Contohnya sambil kita bekerja di kaunter, kita kerja di office, kita berada di kebun, di tempat tunggu bas, dalam kapal terbang dan sebagainya. Boleh berlaku. Sekiranya sesekali, bagi lelaki contohnya lah, nak rasa lebih beraura lagi kan, duduk di atas sejadah, di mihrab di rumahnya, bagi rumah yang ada mihrab, berwangi-wangian, berserban, berkopiah, serba putih, berselendang dan sebagainya. Nak habiskan 1000 hari-hari cuti contohnya, ada kelapangan, lagilah bagus, boleh saja. Jadi tak semestinya 1000 kali. Boleh saja nak buat 10 kali ke sehari, 100 ke, 300 ke, berapa ke, tapi maksima 1000 lah. Itu yang dianjurkan dalam Tariqah Ghazaliyah. Mengapa? Kerana ada banyak lagi hal-hal dalam urusan keduniaan dan keakhiratan ni yang kita perlu bereskan. Yang fardu ada, yang wajib ada, yang sunat-sunat kita kena banyakkan. Jadi bila kita amal ini, bukan kita bergantung dengan amalan ni saja, yang lain pula tinggal. Tak. Ni amalannya mungkin ramai pun dah tahu dah. Sebab amalan ini sangat popular dalam masyarakat kita. Pada hari Jumaat, Ya Allah 1000 kali. Pada hari Sabtu, La ilaha illallah. Hari Ahad, Ya Hayyu Ya Qayyum. Hari Isnin, La hawla wa la quwwata illa billah. Nak panjangkan lagi pun boleh. Hari Selasa, Allahumma salli ala Muhammad. Boleh panjangkan lagi. Hari Rabu, Astaghfirullahalazim 1000 kali. Nak dipanjangkan lagi, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallah. Boleh. Hari Khamis, Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahal-azim. Subhanallahal-azim wa bihamdihi pun boleh. 1000 kali. Jadi sehari 1000. Begitulah, berulang-ulang. Itu amalan yang asasnya. Jadi bila nak boleh mula ni, bagi yang dah bermula teruskanlah. Bagi yang baru nak bermula, hari ini pun boleh mula dah. Cuma amalan ini, kalau betul-betul yang nombor satunya ialah hari Jumaat. Hari Jumaat tu nombor 1. Hari Sabtu tu nombor 2. Hari Ahad tu nombor 3. Dia begitu. Tapi nak mula bila pun boleh. Sehari 1000. Itu yang asasnya. Bagi yang kita kata booster tadi, insya-Allah dalam kuliah akan datang baru kita buka amalannya dan kita ijazahkan. Insya-Allah doa-doakan, kita jumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang.